Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nazmina Idina binti Muhammad Nazri, nombor matriks 269340. Okey, saya ingin menjelaskan tentang tujuan kami membuat rancangan perniagaan ini. Seperti yang kita tahu, perniagaan kami adalah kedai burger padu bahang. Okey, rancangan perniagaan kami ni akan menceritakan tentang pengurusan kami, kewangan kami, perkhidmatan kami dan pemasaran kami. Tujuan kami membuat rancangan perniagaan ini adalah untuk memohon pembiayaan daripada SME Bank sebanyak RM20,000. Selain pada itu, kami juga ingin meyakinkan pihak-pihak yang hendak bekerjasama dengan perniagaan kami seperti institusi kewangan dan pembekal bahan mentah. Kami berharap agar kelulusan daripada SME Bank dalam pembiayaan kami sebanyak RM20,000 dapat diluluskan, serta kami berharap agar dapat meyakinkan pihak-pihak yang hendak bekerjasama dengan perniagaan kami. Selain pada itu, saya juga ingin menjelaskan latar belakang perniagaan kami, iaitu visi dia adalah menjadi terkenal menjelang tahun 2030 dan misi kami adalah menjaga kualiti makanan dengan harga yang berpatutan. Kedua adalah membuka cawangan ke seluruh negeri. Okey, selain pada itu, objektif kami pun ada dua juga, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang kedua adalah mengadakan hubungan baik dengan pelabur dan pelanggan. Okey. Seterusnya adalah alamat perniagaan kami di Jalan Seksyen 14/2. Bentuk perniagaan kami adalah dari segi perkongsian. So, seperti yang kita tahu, perkongsian ni menggunakan Akta Perkongsian 1961 dan kita tahu liability dia adalah tidak terhad. Jadi, tanggungjawab dan kuasa adalah sama rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahmila Maya binti Wadan, nombor matrik 269179. Di sini saya akan menerangkan rancangan organisasi Kedai Burger Padu Bahang. Okey, mengikut carta organisasi Kedai Burger kami, terdapat pengurus dan 4 pekerja. Pengurus iaitu Nur Nazmina Idina binti Muhammad Nazri. Pengurus pentadbiran selaku tukang masak Siti Nur Farahin binti Abdul Hamid. Pengurus jualan selaku pembantu tukang masak Nur Alifah binti Setiman. Penilai bekalan selaku juruwang Roswin Murali, dan penilai barangan iaitu pelayan dan Maya binti Wadan. Okey, di dalam rancangan organisasi Kedai Burger Padu Bahang kami ini terdapat beberapa bahagian dan kategori, iaitu dari segi tenaga kerja, jawatan, bilangan pekerja, gaji dan ganjaran. Okey, dari segi tenaga kerja, kedai kami dibahagikan kepada 2 unit, iaitu unit pengurusan jualan dan unit pengurusan pentadbiran yang merangkumi aktiviti pentadbiran kedai dan juga jualan produk. Ia juga turut dibantu oleh unit kecil yang menyelesaikan masalah bekalan bahan mentah seperti daging dan juga bahan untuk pembungkusan. Ia dinilai dari segi pengalaman dan kemahiran dalam masakan burger, walaupun sebagai tukang masak, kerana dengan adanya kemahiran dan pengalaman, ia dapat menghasilkan mutu dan rasa burger yang tersendiri dan istimewa. Okey. Akan tetapi dari segi pejawatan, kami telah menyediakan beberapa jawatan seperti pengurus pentadbiran, pengurus jualan, penilai bekalan, penilai barangan, kerana kami mempunyai pengalaman sendiri dalam bidang tersebut dan secara tidak langsung akan dapat menaikkan lagi usaha kami untuk memajukan dan mengembangkan lagi perniagaan di masa akan datang. Okey, dari segi bilangan pekerja pula, bilangan pekerja terdiri daripada 4 orang yang bekerja di bahagian stol kedai burger Padu Bahang, iaitu tukang masak, pembantu tukang masak, juruwang dan juga pelayan, kerana kami menyediakan ruangan untuk dine-in dan juga menyediakan untuk pembungkusan kepada pelanggan. Okey, pada kami ia amat memudahkan para pelanggan kami untuk datang dan terus makan secara dine-in. Begitu juga terpulang kepada pelanggan lain yang ingin membeli dan membungkus untuk dibawa pulang. Okey, ada kalanya ketika waktu kemuncak, terutama pada hari Sabtu dan Ahad pada pukul 8 hingga 10 malam, kadang-kala kedatangan pelanggan tidak dijangka dan kami kekurangan kaki tangan, dan dari situ kami telah mengambil beberapa tenaga pekerja seperti kenalan kami, pelajar yang memerlukan kerja sambilan untuk mencari lebihan duit bagi menampung perbelanjaan mereka di universiti. Kami juga mempunyai pengurus yang akan menguruskan al-ehwal perniagaan kami. Dari segi ganjaran, ia tertakluk kepada keuntungan perniagaan. Seperti contoh, jawatan pengurus pentadbiran, iaitu tukang masak, gaji
akan diberi sebanyak 1,200 sebulan, dan juga sekiranya mempunyai syarikat perniagaan kami mempunyai keuntungan, ia akan bonus akan diberi secara mengikut keuntungan sebanyak 2.5%. Okey. Keperluan dan perbelanjaan pentadbiran. Dari segi keperluan bahan mentah, pembungkusan, plastik dan packaging, begitu juga dengan meja dan kerusi untuk dine-in. Itu semua termasuk dekat dalam keperluan dan perbelanjaan pentadbiran. Okey, perbelanjaan pentadbiran punya ia meliputi kos perbelanjaan seperti sewa tapak, internet, elektrik dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah binti Setiman, nombor metrik 269230. Saya dari kumpulan 4 akan membentangkan rancangan operasi untuk kedai burger padu Pak Hang kami yang merupakan perniagaan pasca pandemik COVID-19. Untuk kedai burger padu Pak Hang kami telah menyenaraikan beberapa pembekal utama untuk kedai padu burger Pak Hang kami. Antara pembekal yang telah membekalkan stok barang niaganya yang kami telah pilih adalah yang utama, yang paling sinonim di kalangan rakyat Malaysia sendiri, iaitu Ramly Food Marketing 9 Berhad. Yang kedua adalah daripada Z&Z, Stokis Burger dan Frozen Food, dan seterusnya daripada Premium Burger Bun. Seperti yang sedia maklum, kedai burger padu Pak Hang telah beroperasi di Jalan SS14 Palang 2, Subang Jaya, Selangor, yang berdekatan dengan Petron SS14 Subang Jaya, Selangor. Kami telah menetapkan dan telah membuat keputusan untuk menetapkan masa dan hari operasi, iaitu Isnin hingga Ahad dari jam 6 pagi hingga 12 malam. Ia bersesuaianlah untuk kami untuk permulaan perniagaan kedai burger kami. Untuk kedai burger padu Pak Hang ini, kami telah membuat carta aliran proses kerja, di mana 5 tahap carta aliran proses kerja telah kami lakukan. Yang pertama sekali adalah kami telah menerima tempahan daripada pelanggan kami sendiri. Yang kedua, kami telah merekod tempahan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah proses pembuatan untuk tempahan yang telah diterima daripada pelanggan, dan seterusnya pembungkusan makanan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembayaran daripada pelanggan kami kepada kami. Kami juga telah untuk rancangan operasi perniagaan kami telah membuat anggaran belian bulanan untuk tempoh 1 tahun seperti yang telah kami lampirkan di dalam kertas kerja kami. Untuk strategi bahagian operasi perniagaan kedai burger padu Pak Hang kami ini, kami telah membuat beberapa strategi. Dan 3 strategi telah kami lakukan. Yang pertama sekali adalah kami menjual kedai burger padu Pak Hang menjual produk yang berkualiti dan dapat memberikan produk yang terbaik kepada pelanggan yang mencari burger. Yang kedua, kami menjual produk mengikut keupayaan dan kapasiti yang mampu bagi penduduk Subang Jaya sendiri. Dan kami memberikan kualiti yang terbaik daripada pembekal kami. Seterusnya kami akan memberikan kualiti yang terbaik kepada pelanggan kami. Dan yang terakhir adalah kami sentiasa berbincang dan memberikan khidmat nasihat yang terbaik kepada pelanggan, agar pelanggan sentiasa berpuas hati untuk memilih makanan, memilih menu yang sesuai, dan kami akan sentiasa memberikan mutu produk yang berkualiti kepada pelanggan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Farahin binti Abdul Hamid dengan nombor metrik 269285 akan membentangkan mengenai rancangan pemasaran bagi perniagaan burger padu Pak Hang. Secara umumnya, ia merupakan satu fungsi dalam perniagaan bagi tujuan pengiklanan bagi menarik pelanggan untuk mengetahui tentang kewujudan perniagaan ini. Terdapat 6 perkara yang merupakan poin utama bagi rancangan perniagaan ini. Ianya adalah analisis pasaran, sasaran pasaran, saiz pasaran, share pasaran, analisis SWOT dan strategi pemasaran. Bagi analisis pasaran, seperti yang dibentangkan oleh rakan-rakan lain sebentar tadi, kami menjalankan perniagaan menjual burger keluaran sendiri dengan pelbagai menu lain juga, dengan menyasarkan kepada beberapa faktor seperti kedudukan ekonomi, umur dan juga pekerjaan. Bagi sasaran pasaran, kami menyasarkan kepada penduduk sekitar Subang Jaya dan yang berdekatan, seperti yang terdiri daripada pelajar, suri rumah dan juga pekerja di kawasan-kawasan berhampiran. Bagi saiz pasaran, merangkumi kawasan dalam daerah Subang Jaya, Bandar Sunway dan juga Kelana Jaya. Hasil penilaian, 20% diletakkan dalam share pasaran bagi burger padu Pak Hang jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain yang ada. Seterusnya adalah analisis SWOT. Terdiri daripada kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Kekuatan yang ada adalah mempunyai menu yang pelbagai,
Manakala kelemahan pula adalah ramai pesaing dengan menu yang hampir sama terdapat di kawasan sekitar. Bagi peluang pula meliputi aspek promosi dan pasaran. Akan digunakan sebaiknya segala medium yang ada untuk menarik lebih ramai pelanggan. Manakala ancaman pula adalah terdiri dari segi kemungkinan harga bahan mentah akan sentiasa berubah-ubah, ianya sudah pasti akan menjejaskan kewangan perniagaan. Poin utama yang terakhir bagi rancangan pemasaran ini adalah yang paling utama sekali adalah strategi pemasaran. Dari segi produk, harga, tempat, pengedaran dan promosi. Kami menentukan strategi pemasaran berdasarkan perkara-perkara tersebut. Contohnya, kami akan menjual produk yang terbaik sahaja dengan adanya kawalan kualiti dengan harga yang berpatutan di lokasi yang strategik dengan membuat promosi yang menarik untuk para pelanggan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Roswin Murali. So, kami juga telah membuat rancangan kewangan untuk perniagaan kami. So, kita telah mengira kos pelaburan projek seperti belanja permulaan, pembelian aset tetap, modal pusingan dan juga sumber pembiayaan projek, berapa kita buat and all that. Semua telah dibuat dan telah dirancang oleh semua ahli kumpulan kami. Kita juga telah membuat jadual pembayaran balik pinjaman bank tabung usahawan siswaza SME Bank iaitu RM20 yang kita pinjam dari SME, dan kadar faedah mereka ialah 4%, iaitu tempoh pinjaman selama 4 tahun, dan kaedah yang telah digunakan ialah kaedah asas tetap. So dalam 4 tahun kita akan membayar mereka jumlah RM5,000 per year. So per tahun setahun lah. And anggaran aliran tunai dan penyata kewangan juga telah kami buat. Kita juga telah membuat tabel berasaskan prestasi kewangan, iaitu jika dilihat prestasi kewangan pada 3 tahun yang akan datang oleh kedai burger kami, ia adalah menggalakkan dengan jualan yang tinggi. Dengan kos perbelanjaan bahan mentah yang terkawal, kedai burger kami telah akan mencatat keuntungan sebanyak RM55,360 pada tahun pertama dan RM82,432 pada tahun kedua, dan pada tahun ketiga kita akan mencapai RM106,918 pada tahun ketiga. Dilihat dari segi kedudukan kewangan dari kunci kira-kira pada 3 tahun yang akan datang, kedai burger kami akan mempunyai modal pusingan yang mencukupi serta mempunyai tingkat kecairan kewangan yang baik untuk 3 tahun. So, nilai bersih kewangan juga kukuh dan telah meningkat kerana keuntungan dilaburkan balik untuk perniagaan. Saya akan menerangkan tentang part ringkasan eksekutif, iaitu ringkasan keseluruhan projek kami. Kedai ini terletak di Subang Jaya dan kedudukannya terletak di kawasan yang berdekatan dengan perumahan-perumahan seperti pejabat, kolej, hospital, universiti, balai polis, kilang, pejabat pos dan sebagainya. So, dengan adanya pinjaman SME sebanyak RM20,000, kami dapat menjalankan restoran kami. Selain itu, kami juga dapat memperbaiki semua bahan-bahan yang diperlukan untuk kedai ini, iaitu bahan mentah seperti daging, ayam, sayur-sayuran, bahan-bahan promosi seperti banting, pengangkutan, peralatan memasak seperti gerai, pisau, sudu, papan pemotong, kemudahan dan kemudahan-kemudahan makan seperti kerusi, meja, pinggan pakai buang, cawan pakai buang dan juga lain-lain. Di samping itu, peralatan dan mesin juga perlu ditambah baik bagi restoran kami ini. So, memandangkan tahap persaingan yang tinggi dari kalangan restoran makanan tempatan, kedai burger kami telah melipat gandakan usaha untuk meneruskan strategi pemasaran yang sedia ada bagi meningkatkan syariah pasaran. Oleh yang demikian, kedai burger kami telah mengambil berat tentang kualiti pengeluaran dan tahap kebersihan. So, di samping itu, kedai burger kami juga akan berusaha untuk memperluaskan pasaran hingga mendapat sambutan yang lebih hebat daripada pelanggan.